TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama saya, hos anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Walaupun kelonggaran telah diberikan kepada beberapa negeri yang telah berjaya memasuki fasa kedua dan ketiga dalam pemilihan negara, tetapi kita sentiasa ada tanggungjawab untuk jaga diri kita, patuh SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda berhasrat untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Dan jika tiada air ataupun sabun, jangan lupa untuk gunakan apa? Gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baik, kalau kita dah bersedia, ada saya di sini, kita akan berkenalan dengan guru yang akan bersama kita. Jom saksikan terlebih dahulu video profil guru. Tadi kita dah lihat video profil guru mengenai guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kita nak jemput beliau. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Okay. Cikgu Farid Ya, Cikgu Farid. Kalau kita lihat di sini pakai Irfan dengan cikgu terbalik. Irfan hitam di dalam, cikgu hitam di luar. Hijau di dalam, hijau di luar. Nampak ada chemistry di situ. Ada chemistry. Ada chemistry di sini. Baik cikgu. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita nak berkenalan lebih lanjut dengan cikgu. Jadi silakan kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Nordin dari SMKI Keruh, Melaka. Dari Melaka. Dari Melaka. Di Kuala Lumpur, cikgu. Baik, sebelum kita teruskan cikgu, saya nak tanyalah cikgu, berapa tahun pengalaman mengajar subjek ataupun mata pelajaran biologi ni cikgu? Kalau pengalaman mengajar tu dah 13 tahun lah. Tapi untuk subjek biologi baru saja 10 tahun. 10 tahun. Baru sahaja, nampak tak? Baru sahaja. Padahal dah lama dah tu. Masih banyak yang boleh dipelajari lagi. Baik cikgu. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan cikgu. Dan tetapi kita tidak berdua sahaja. Betul. Kerana kita akan bersama dengan anak murid cikgu yang berada dalam talian. Okey, tetapi sebelum tu cikgu, kita nak kata apa, patuh kepada SOP lah. Sebelum kita berkenalan mereka, saya nak bawa cikgu ke sini untuk kita sanitasi tangan cikgu, dipersilakan. Okey. Bila kita dah rasa selesa cikgu, barulah kita boleh teruskan kelas kita hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan berkenalan pula dengan rakan-rakan saya yang berada dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh, Melaka cikgu. Ya, betul. Jadi saya nak persilakan rakan saya yang pertama, Dia Suraya binti Muhammad Nazri. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dia Suraya binti Muhammad Nazri. Saya dari SMK Aikro, kelas 4 Alpha, dan cita-cita saya menjadi seorang jurutera elektronik. Jurutera elektronik. Tersasul saya, maafkan saya. Jadi jurutera elektronik ni kena ambil bio ke cikgu? Itulah, kita ilmu ni kan luas. Betul. Jadi ambil bio tu tak salah. Tak salah cikgu. Saya pun dulu belajar jurutera biologi pun kan. Kena lestarikan alam sekitar, betul? Betul. Baik, terima kasih Dia Suraya. Yang kedua, kita nak berkenalan dengan Nur Hazikah binti Mat Husni. Dipersilakan. Hai Cikgu Farid. Hai Abang Irfan. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hazikah binti Mat Husni. Saya dari kelas 4 Alpha. Boleh panggil saya Hazikah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Ahli farmasi. InsyaAllah. Saya mendoakan anda berjaya mencapai cita-cita tersebut. Okay? Dan yang ketiga, kita nak berkenalan dengan Nur Azrin binti Muhammad Zaidi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrin binti Muhammad Zaidi. Saya dari kelas 4 Alpha. Boleh panggil saya Azrin. Dan cita-cita saya ingin jadi seorang doktor bahagian kanak-kanak. Cita-cita yang spesifik bagi saya. Dia dah tahu jadi doktor dan jadi nak jadi pakar untuk kanak-kanak pula. Pakar kanak-kanak. Okey, baik. Saya doakan agar Nur Azrin dapat mencapai cita-cita tersebut. Okey. Yang keempat, kita nak berkenalan dengan Nur Ifa Firzanah binti Nur Afandi. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Farid dan Abang Irfan. Nama saya Nur Ifah Fizana binti Nur Effendi. Boleh panggil saya Ifah. Saya dari kelas 4 Alpha. Cita-cita saya nak jadi doktor psikologi. Doktor psikologi. Lain pula, maknanya mereka ni boleh buat klinik lah cikgu. Psikologi ada, doktor kanak-kanak ada. Kanak-kanak ada, semua lengkap cikgu. Baik. Syabas saya ucapkan. Yang kelima, kita nak berkenalan dengan Siti Amirah binti Muhammad Tarmizi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Amirah binti Muhammad Tarmizi. Saya dari kelas 4 Beta. Boleh panggil saya Mira. Cita-cita saya hendak menjadi guru bahasa Inggeris. Okey. Lain kan? Lain pula. Tapi tak apa. Macam cikgu cakap tadi, kita mata pelajaran biologi ni untuk kita belajar sama-sama. Okey cikgu? Sebagai ilmu pengetahuan kan? Baik, dan kita ada seorang lagi cikgu, anak murid yang baru sahaja menyertai kita. Mungkin cikgu boleh kenalkan beliau cikgu? Siapa seorang lagi? Siapa seorang lagi? Dipersilakan. Azrina. Azrina Misaki. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azrina Misaki binti Ahmad Sufyan. Saya dari kelas 4 Alpha. Boleh panggil saya Azrina. Dan cita-cita saya untuk menjadi seorang ahli psikologi. Ahli psikologi. Baik, semua cita-cita yang hebat-hebat belaka. Jadi Abang Irfan doakan kepada anda semua. Okay, insya-Allah kita sama-sama menuju ke arah pekerjaan tersebut, insya-Allah cikgu. InsyaAllah. Baik, dan untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran biologi. Tetapi sekarang ni kita nak tanya dengan cikgu. Jadi apakah topik yang kita akan sentuh hari ini? Silakan. Baiklah, hari ini Irfan dan murid-murid yang berada di rumah. Jadi hari ini saya akan bersama-sama dengan anda untuk kita sama-sama mempelajari tentang bab 12 tingkatan 4 biologi, iaitu koordinasi dalam manusia. Okey, jadi dekat sini koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Jadi apa yang akan kita pelajari Irfan? Kita akan belajar bagaimana badan kita ini berkoordinasi terhadap rangsangan yang diberikan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihatlah perubahan-perubahan yang berlaku dalam badan kita. Kemudian kita akan lihat juga hormon-hormon yang terlibat. Baik. Hormon-hormon yang terlibat dalam mengkoordinasikan badan kita. Pada masa yang sama kita akan lihat juga ada jenis-jenis neuron, okey, dan beberapa penyakit berkaitan dengan sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sistem saraf dan juga sistem endokrin. Endokrin, ya. Oh, endokrin. Baik, cikgu. Nampaknya banyak perkara yang kita akan sentuh hari ini. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan saya di rumah juga tak sabar. Tapi sekarang ni, cikgu, kita nak berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi saya, subjek biologi merupakan subjek yang paling menarik kerana kita dapat kaitkan dengan diri kita sendiri dan sekeliling, dari sekecil-kecil ayan sehingga sebesar-besar alam. Setiap yang hidup, sama ada yang boleh nampak melalui mata kasar ataupun tidak, memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan. Menarik kan? Yang paling penting sekali, saya dapat mengaplikasikan ilmu biologi yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan menjadikan kehidupan pada hari ini lebih baik daripada yang semalam. Saya berminat dengan subjek biologi ni sebab subjek biologi ni amat menarik. Dalam subjek biologi, saya dapat mengetahui dan juga memahami cara-cara badan saya berfungsi. Seperti di dalam bab koordinasi dan juga gerak balas manusia, saya dapat mengetahui kenapa kadar denyutan jantung dan juga pernafasan saya meningkat apabila saya berada di dalam situasi yang cemas. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran biologi, dan saya setuju dengan pandangan rakan-rakan saya yang telah pun mengatakan bahawa mata pelajaran biologi ini sangat penting kerana ia dapat memahamkan kita tentang tubuh badan kita sendiri. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan tu, cikgu, ya. Ya, betul. Dan sekarang ni, cikgu, kita nak teruskan dengan pembelajaran kita. Jadi, cikgu, saya persilakan. Okey, terima kasih Irfan. Jadi saya harap murid-murid yang berada di rumah dan juga di Google Meet bersama-sama dengan kita pada hari juga cukup bersedia. Okey, adakah anda semua sudah bersedia? Sila angkat tangan sikit kalau bersedia. Sila angkat tangan sikit. Bersedia ke belum? Okey, dengan senyuman yang manis, cikgu, saya yakin mereka dah bersedia. Jom kita mulakan. Kita mulakan. Okey, untuk hari ini murid-murid sekalian kita akan mempelajari bab 12 tingkatan 4 iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Jadi saya cikgu anda hari ini, Cikgu Farid dari SMKI Keruh Melaka.
Jadi pada hari ini kita akan mengulang kaji untuk murid-murid tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 boleh bersama-sama dengan kita pada hari ini, Irfan. Setuju, untuk sama-sama mengulang kaji tentang bab 12 ini. Betul. Okey, kita mulakan dengan 7 intipati penting dalam bab 12. Saya nak highlight sikit, ada 7 intipati penting. Yang pertama, murid-murid mesti menguasai tentang koordinasi dan juga gerak balas. Apa yang dimaksudkan dengan koordinasi? Apa yang dimaksudkan dengan gerak balas? Jadi bermula daripada rangsangan yang diberikan. Contoh, ada orang tekan loceng di rumah Irfan. Yeah. Ting tong. Jadi apa yang Irfan akan buat? Kita akan dengar dulu cikgu. Dengar dan kita akan bergerak balas. Bergerak balas, betul. Untuk membuka pintu. Melihat siapa yang datang tu. Okay. Jadi dekat sini sampailah Irfan melakukan gerak balas. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem saraf manusia. Kita ada 2 sistem saraf dekat sinilah. Kita ada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Jadi dekat sini Irfan, kita akan lihat struktur utama otak dan juga kita akan lihat struktur bagi saraf tunjang. Okey, dekat sini kita akan lihat struktur bagi saraf tunjang. Okey, perkara ketiga pula murid-murid sekalian, kita akan mempelajari tentang neuron dan juga sinaps. Jadi siapa boleh bagi tahu saya neuron ada berapa jenis? Mungkin Amira, neuron ada berapa jenis Amira? Kita kurang dengarlah Amira. Mungkin Amira tak boleh cuba dengar? lagi sekali. Neuron ada 3 jenis, cikgu. Ya betul. Okey, neuron apa namakan Amira? Yang pertama, kita ada neuron deria. Okey, neuron deria. Yang kedua pula, kita ada neuron motor. Dan yang ketiga, kita ada neuron geganti. Okey, tepat sekali. Jadi murid-murid, kita ada 3 neuron, iaitu kita ada neuron deria, neuron motor dan juga neuron geganti. Pada masa yang sama, kita akan mempelajari tentang neurotransmitter, iaitu celah sempit dekat sini Irfan yang kita namakan sebagai sinaps. Jadi kat sini akan berlakulah pemindahan impuls di antara 2 neuron. Perkara keempat pula murid-murid sekalian, kita akan mempelajari tentang tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Terkawal macam mana Irfan? Terkawal cikgu maknanya kita boleh orang kata apa ada rancangan kita sendiri cikgu dan kita macam boleh kawal pergerakan itulah. Ya betul. Okey. Jadi kalau tindakan luar kawal ini tindakan yang kita sendiri tak boleh kawal. Contohnya macam kalau kita mimpi ke cikgu? Mimpi pencernaan, peristalsis. Kalau kita dah makan kan masuk dalam ni pencernaan berlaku, kita tak boleh kawal. Betul. Jadi itu kita panggil tindakan luar kawal. Pada masa yang sama kita juga akan mempelajari tindakan refleks. Dekat sini Irfan tengok ada gambar apa ni Irfan? Gambar kaki cikgu. Gambar kaki ya ni. Kat sini ada penukul ni kan? Penukul betul. Jadi ini adalah sentakan lutut. Sentakan lutut. Okey, sentakan lutut melibatkan berapa neuron? Dia suraya. Sentakan lutut melibatkan 2 neuron, cikgu. Okey, bagus. Sentakan lutut melibatkan 2 neuron. Manakala kalau kat sini kita tengok dekat sini, kalau kita terpegang objek panas ataupun tercucuk benda tajam macam jarum. Itu melibatkan berapa neuron? Azrina Misaki. Azrina Misaki? Melibatkan 3 neuron, cikgu. Melibatkan 3 neuron. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. 12.5 kita akan mempelajari tentang isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf. Iaitu, kita tengok dekat sinilah. Kita ada kesan dadar dan juga alkohol terhadap sistem saraf kita. Dan kita ada beberapa penyakit yang perlu kita pelajari. Okey, contohnya macam sklerosis berganda, epilepsi, okey, kita ada Parkinson, Alzheimer dan lain-lain lagi. Okey. Kemudian yang keenam kita akan pelajari tentang sistem endokrin yang melibatkan rembesan hormon. Kita kat sini ada beberapa kelenjar pentinglah. Kelenjar paling utama adalah kelenjar apa? Azrin. Boleh jawab Azrin? Kelenjar paling utama? Kelenjar paling utama ialah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari. Sebab apa? Dia duduk dekat sini, kelenjar pituitari ni dia akan mengawal rembesan hormon untuk kelenjar-kelenjar yang lain lah. Okey. Jadi dekat sini kita ada lobus posterior kelenjar pituitari dan juga lobus anterior kelenjar pituitari. Jadi murid-murid mesti menguasai tentang hormon yang dirembeskan dan fungsinya. Dan yang terakhir kita ada isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin. Kalau Irfan tengok dekat sini ini boleh dikaitkan dengan apa ni Irfan? Orang ni nampak apa ni Irfan?
tu terlalu tinggi cikgu. Terlalu tinggi dan terlalu ini rendah. terlalu rendah. Jadi ini ada kaitan dengan isu kesihatan berkaitan dengan hormon yang dirembeskan. Kalau kat sini kita tengok kita boleh panggil fenomena kegergasian. Betul. Dan ini keadaan kita boleh panggil kekerdilan. Jadi dia ada kaitan dengan rembesan hormon pertumbuhan. Okey. Jadi dah bersedia Irfan? Dah, kita cikgu. cuba dulu soalan pemanas badan. Okey. Soalan objektif bersama murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Okey. Jadi dekat sini soalan objektif yang pertama, boleh bersedia dengan kad masing-masing. Cuba angkat dulu kad masing-masing. Dah bersedia belum? Dengan A, B, C, D ada. Okey. Pak Irfan pun dah bersedia nak bersaing dengan anak-anak murid sekalian. Baik. Okey, yang pertama, kita tengok soalan yang pertama. Raja menunjukkan satu jenis neuron. Apakah jenis neuron ini? Okey, Neuron, 1, 2, 3. Okey, semua angkat kad. Okey, neuron apa? Geganti je. Okey, jadi dekat sini murid-murid sekalian, neuron dia adalah neuron geganti. Okey, kita tengok struktur badan sel dia tu lain daripada neuron yang lain, neuron deria dan juga neuron motor. Okey. Betul Irfan, sangat bagus dekat sini. Okey, yang kedua, Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu arka refleks. Pernyataan yang manakah betul tentang laluan tersebut? Dekat sini siapa murid boleh bantu nak jawab untuk soalan 2 ni? Nanti dulu, sebelum tu kita angkat dulu jawapan. J menghubungkan impuls saraf dari reseptor ke K. Okey. Okey, J yang ini. J ni adalah neuron yang kedua. Okey, N menghantar impuls saraf ke J dan dibawa ke K. Jadi dekat sini N ni dekat bahagian otot menghantar impuls saraf ke J dan dibawa ke K. Okey, M mengakibatkan jari bergerak balas. Jadi M mengakibatkan jari bergerak balas. Okey. Dan N mengakibatkan tangan bergerak balas. Jadi N yang inilah. M mengakibatkan tangan bergerak balas. Okey, dalam kiraan 3 kita akan angkat jawapan anda. 1, 2, 3. Okey, sila angkat jawapan. Okey, jawapan yang paling tepat ialah jawapan D. Okey, siapa boleh terangkan kenapa jawapan D paling tepat? Siapa yang boleh bantu? Okey, silakan. Okey, jawapan dia D sebab N merupakan sel otot atau dikenali sebagai efektor. Okey. Efektor ni dia berfungsi untuk menghasilkan gerak balas. Okey, bagus. N adalah efektor ataupun otot yang akan bergerak balas. Okey, nombor 3. Raja menunjukkan sinaps pada hujung saraf pada bahan P. Apakah bahan P? Ini maknanya apa? Neuron, 2 neuron. Yang ini adalah celah sinaps. Tadi dah beritahu kan? Celah sinaps. Jadi, bahan yang merentasi celah sinaps ini dinamakan apa? Okey, 1, 2. Irfan. Okey. 2. Bersedia. Okey, bersedia. 1, 2, 3 angkat. Okey. Okey. Jadi, jawapan yang paling tepat ialah dopamina. Okay. Dopamina ini apa? Siapa boleh jelaskan pada saya? Bantu. Murid yang boleh jelaskan pada saya. Saya cikgu. Okey, Azrin, silakan. Dopamina? Dopamina ni merupakan salah satu contoh bagi neurotransmitter. Neurotransmitter. Okey, bagus. Thyroxina? Thyroxina ni ialah kelenjar yang dirembeskan oleh hormon kelenjar yang merembeskan. Thyroxina ni ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid. Okey, bagus. Jadi, adrenalina? Adrenalina pula ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Manakala adenina? Adenina ni ialah base bernitrogen bagi karbohidrat. Okey. Bijak je Nur Azrin. Jadi dekat sini Irfan, murid akan keliru dekat sini. Betul? Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan yang keempat. Rajah menunjukkan bahagian utama otak. Bahagian manakah pada rajah mengawal kadar pernafasan? Bahagian mana yang mengawal kadar pernafasan? Okey, Irfan, dah bersedia? Dah bersedia. Okey, murid-murid sekalian, jawapan anda ialah 1, 2, 3, angkat kad anda. Okey, jawapan yang paling tepat ialah B. Okay. Siapa boleh terangkan? Pandai Irfan sekarang. Siapa boleh terangkan B ni? B ni apa? Saya cikgu. Okey, Azrina Misaki, silakan. B ialah hypothalamus. Okey. B ialah hypothalamus ke? Kat sini B adalah dia kan mengawal kadar pernafasan. Jadi ini lebih kepada apa? Medulla oblongata. Medulla oblongata. Azrina, okey. Terima kasih Azrina. Okey, yang kelima.
Seorang peladang berhadapan dengan seekor harimau di ladang kelapa sawit miliknya. Apakah tindak balas yang berlaku dalam badannya ketika menghadapi situasi yang menakutkan ini? Baik. Okey, adakah rembesan adrenalina bertambah? Rembesan thyroksina menurun? Okey. Kadar respirasi bertambah? Okey. Dan kadar denyutan jantung menurun. Okey. Jadi kita bagi pilihan jawapan 1, 2, 3. Okey, sila angkatkan kad anda. Okey, nampaknya semua jawapan sama. Okey, jadi jawapan yang paling tepat ialah B. Bola. Okey, B iaitu 1 dan 3. Rembesan adrenalina bertambah dan kadar respirasi bertambah. Dah jumpa harimau kan? Betul, mesti nak lari laju cikgu. Mestilah nak lari laju. Mungkin kaki dah kaku dekat situ kan? Mestilah nak menyelamatkan diri. Betul, okay? cikgu. Melainkan harimau tu jinak, manja je Tak kan? payah, itu tak apalah. Mungkin kadar respirasi menurun cikgu kan? Okey, bagus Irfan. Kita cepat belajar hari ini. Okey, jadi kita pergi pula pada soalan struktur. Okey. Masuk kertas 2 ni, maka akan ada mungkin murid menghadapi masalah lah struktur ni. Okey, kita lihat beberapa contoh soalan untuk soalan struktur ni. Okey, yang pertama, soalan pertama. Raja menunjukkan aras organisasi sel pada manusia. So, kita ada sistem, kita ada aras M, kita ada sel P, sel Q, sel R. Lukiskan. Soalan lukis. Biasanya pelajar biologi ni memang kena lukis. Memang kena lukis, cikgu. Okey, sel R. Jadi, dekat sini fokus kita adalah sel R. Okey, pada ruang yang disediakan. Okey, untuk melukis, saya nak ingatkan murid-murid semua mesti menggunakan pensel dan paling penting bila kamu melukis adalah apa dia? Mesti ada label. Ada label. Tak ada label dalam markah ke cikgu? Kalau tak ada label tu bergantunglah pada penandaan pada waktu itu. Tapi penting kita ajar murid-murid semua pastikan lukisan gunakan pensel dan berlabel. Baik. Jadi dekat sini gambar lukisan tolong angkat. Dekat sini semua dah lukis? Okey, kita lihat. Cantik ni lukisan masing-masing. Okay. Ini macam tengok buku je ni kan. Okey, dia ulang kaji baguslah. Cikgu. Jadi dekat sini kalau murid-murid semua, okey, terima kasih semua boleh turunkan lukisan. Jadi kalau melukis kita perlulah gunakan pensel dan mesti ada label. Kalau ini contoh saya ambil ada banyak label badan sel, nukleus, akson, bonggol, sinaps, dendrit dan kalau ada soalan juga dia akan tanya tentang arah pengaliran impuls. Jadi arah pengaliran impuls murid mesti buat anak panah. Okey. Ini untuk soalan lukisan. Jadi ada banyak soalan lukisan. Contohnya macam apa? Kromosom, ada mitosis, meiosis. Kemudian ada apa? Nukleotida, dia suruh lukis. Gula pentosa, base bernitrogen dan sebagainya. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Terangkan. Cikgu, teruskan cikgu. Irfan ada soalan dengan cikgu. Apa dia, Irfan? Kalau kita lihat lukisan tadi terlalu macam banyak dia punya yang kata label-labelnya kan. Kalau kita tertinggal lah cikgu contohnya. Tertinggal dalam 2-3 label. Jadi macam mana, ada tak masalah yang di situ? ini contoh saja Irfan. Okay. Yang ini contoh sebab semua perlu dilabel. Jadi murid-murid sekurang-kurangnya bagi 2 label. Ataupun kalau tak ingat bagilah 1 label. Contoh dia nak label dendrit. Bolehlah. Okey. Ni paling mudah ni badan sel. Label lah 1. Semua ada kan? Semua sel ada. Label lah 1. Janganlah tak label langsung lukisan tu Jadi dekat sini membantu murid-murid sekalian. Terima kasih cikgu atas jawapannya. Okey, bagus soalan tu Irfan. Okey, terangkan peranan sel P, sel Q dan sel R dalam tindakan refleks. Okey, siapa boleh bantu untuk soalan ni? Tindakan refleks? Silakan. Sila angkat tangan anda. Saya cikgu. Okey, Azrina Misaki. Okey, apa contoh kalau kita nak terangkan apa ni? Kita kena terangkan sel P. Sel P ni apa ni, Azrina? Sel P ialah neuron motor. Neuron motor. Sel Q? Neuron geganti. Neuron geganti dan sel R yang sepatutnya kita lukis tadi adalah neuron Deria. Neuron deria. Jadi dekat sini kita tengok keyword kita dekat sini tindakan refleks. Jadi tindakan refleks murid-murid sekalian mesti dikawal oleh saraf tunjang. Okey. Jadi dekat sini murid-murid sekalian mestilah pengaliran impuls melalui saraf tunjang. Okey, sebagai contoh kita lihat dekat sini, terangkan satu-satu neuron jangan kelang kabut dan mesti ikut turutan. Okey, apa yang murid-murid boleh lakukan ialah pertama kita terangkan sel R tadi iaitu neuron deria. Mengalirkan impuls. Nampak perkataan kita gunakan mengalirkan dari mana ke mana? Dari reseptor ke saraf tunjang. Barulah betul ayat ini. Okey. Kemudian dekat saraf tunjang apa yang berlaku? Impuls tadi akan dipindahkan dari neuron deria yang mula-mula tadi pindah ke mana? Pindah ke neuron yang kedua iaitu neuron geganti. Tapi mesti melalui apa? Sinaps. Sinaps sebab dia ada
Dia ada gap between the two neuron, ada ruang sempit tu. Betul. Okey, yang ketiga, cerita pasal apa? Neuron gerganti tadi pindahkan pula ke neuron yang ketiga iaitu neuron motor. Okey, kemudian daripada neuron motor memindahkan impuls tadi ke efektor untuk gerak balas. Jadi murid-murid sekalian, terangkan satu persatu. Ikut turutan dan jangan lupa fungsi dia apa? Dari mana ke mana. Tengok pengaliran impuls, kemudian pemindahan impuls. Jadi perkataan-perkataan tu mestilah perkataan yang tepat kita boleh gunakan. Kata kerja cikgu mengalirkan, memindahkan. Ini kalau murid-murid kadang-kadang impuls masuk, impuls keluar. Jadi kita gunakan perkataan yang betul. Okey. Kemudian cikgu, kita pergi soalan berikutnya. Ya, cikgu, tetapi sebelum kita teruskan cikgu dengan soalan yang ketiga, terima kasih banyak-banyak atas penerangan mengenai cara untuk kita menjawab soalan objektif dan juga soalan struktur cikgu. Tapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika dengan izin cikgu. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Farid Muhammad Nurin di studio, dan kita sedang pun mempelajari mengenai mata pelajaran biologi dengan topiknya koordinasi dan gerak balas dalam badan manusia. Dan kita telah pun tadi belajar cara untuk kita menjawab soalan struktur, tetapi kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi cikgu, silakan. Okey, terima kasih Ifan. Tadi bersemangat saya dah menerangkan. Tengok Ifan pun bersemangat asyik dapat jawab dengan betul saja. Harap-harap murid-murid semua terus bersemangat untuk mempelajari subjek biologi. Kerana biologi itu mudah. Okey, jangan lupa. Biologi itu mudah. Okey. Kita teruskan dengan soalan berikutnya iaitu kepentingan. Terangkan kepentingan tindakan refleks. Okey, murid yang boleh membantu saya. Siapa boleh bantu? Apa kepentingan tindakan refleks ni? Okey. Okey. Cikgu, saya nak jawab. Okey, Ifa Firzana, dipersilakan. Okey, first sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu tindakan refleks ni apa. Tindakan refleks ni merupakan tindakan gerak balas yang spontan, tidak memerlukan arahan daripada otak. Okey. Jadi kepentingan dia apa, Ifa? Dengan adanya tindakan refleks, kita boleh melindungi diri daripada kecederaan yang serius. Okey, betul lah Ifan, macam tiba-tiba kita tercocok paku tajam. Tengah masak goreng telur, masak Maggi dekat rumah dah lapar, tiba-tiba terpegang kuali panas. Jadi itu adalah tindakan refleks. Kalau terpegang kuali panas, Ifan buat apa? Kita terus tarik tangan juga. Takkan pegang. Kerja lama-lama kan. Panas-panas macam tu. Okey, betul tu Ifan. Jadi kepentingannya adalah melindungi daripada kecederaan yang serius, menyediakan satu tindakan yang pantas dan automatik, dan pada masa yang sama bergerak balas dengan segera dan cepat terhadap rangsangan yang berlaku. Betul. Betul lah apa yang Ifa cakap tadi. Okey, seterusnya Ifa pula. Seterusnya murid-murid sekalian. Teringat Ifa sebab dia jawab tu. Okey, penyakit Alzheimer. Ini penyakitlah isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf. Penyakit Alzheimer adalah kecacatan saraf yang mungkin dihidapi oleh individu dalam lingkungan usia 60-an dan ke atas lah. Okey. Cadangkan. Kalau cadangkan dalam biologi ni dia aras tinggilah juga soalan dia. Dua cara, dia nak dua je. Okey, untuk membantu individu menjalani rutin hidup hariannya. Kalau Ifan tengok Alzheimer ni berkaitan dengan apa, Ifan? Kita hilang ingatan, cikgu. Mungkin dia hilang ingatan, lupalah. Kita panggil. Okey, jadi dekat sini siapa boleh bantu saya untuk jawab soalan ni? Saya, cikgu. Okey, Amira, dipersilakan Amira. Okey, pesakit Alzheimer ni sukar untuk jaga diri dia sendiri, cikgu. Okey. Jadi, kita ada dua cara yang boleh kita bantu dia. Okey. Biasanya pesakit Alzheimer ni dia bercelaru dan mudah lupa. Jadi apa yang kita boleh bantu dia adalah jika pesakit Alzheimer ni hilang arah, kita boleh bantu dia tunjuk arah. Yang kedua pula. Okey, terima kasih Amira. Betul Okey, jadi Irfan, pesakit Alzheimer, betul lah apa yang Amira cakap tadi.
Antara cara yang kita boleh bantu pesakit Alzheimer ni adalah pertama, mencari jalan jika mereka hilang arah. Sebab pesakit Alzheimer ni dia keliru, lupa dan mungkin dia akan hilang arah. Kalau dia keluar, dia nak balik rumah, mungkin dia lupa jalan nak balik. Ya, pulang ke rumah. Okey, bantu mereka membaca jika pesakit Alzheimer hilang keupayaan membaca, atau bantu mereka menulis, boleh bantu mereka makan, berjalan, bercakap dan sebagainya. Okey, dia maknanya dekat sini murid-murid kena perlu berikan perhatian kepada pesakit Alzheimer tersebut. Lebih perhatianlah, tidak seperti biasa sebab mereka ni perlu penjagaan yang rapi. Dapat Irfan? Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Soalan esei pula Irfan. Alamak, tadi struktur esei. Makin lama dia naik kan. Okey. Soalan esei. Kalau Irfan senang tak soalan esei ni? Kalau saya belajar biologi dulu mungkin sedikit susah, tapi mungkin ada caranya yang cikgu akan ajar hari ini, mungkin jadi mudah. Soalan esei ni ada caranya, kena jawab secara sistematik. Betul. Kena berpengetahuanlah, bukannya jawab secara merepek dan merapu dan sebagainya. Okey, murid-murid sekalian, kita pergi pada soalan contoh yang pertama. Okey, Raja menunjukkan neuron V dan juga neuron W. Bandingkan. Okey, untuk soalan bandingkan perlu ada apa murid-murid sekalian? Siapa boleh tolong jawab? Saya, cikgu. Okey, untuk soalan bandingkan, silakan dia. Kena ada persamaan dan perbezaan. Okey, bagus. Kena ada persamaan. Kalau persamaan, kita biasanya kalau ada dua ni, kita buat ayat mula-mula perkataan dia apa? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kalau perbezaan nak buat macam mana? Perbezaan boleh buat dalam bentuk ayat ataupun jadual. Okey, ayat ataupun jadual. Salah satulah. Okey, jadi dia dekat sini, kalau neuron V ni neuron apa? Neuron V itu neuron deria. Neuron deria, kalau kita tengok kedudukan badan sel dia di sini. Kalau neuron W ni dia? Neuron W itu neuron motor. Neuron motor. Sebab dekat sini ada apa ni Irfan? Ada efektor, cikgu. Ada efektor. Okey, bagus Irfan. Okey, terima kasih dia atas penerangan yang begitu jelas tadi. Jadi murid-murid sekalian, betul apa yang dia kata tadi. Kita kena ada persamaan dan juga perbezaan. Kemudian persamaan ni kalau kita tengok markah yang diperuntukkan, murid-murid boleh pecahkanlah. Kita boleh bagi 2 persamaan dan juga 4 perbezaan. Sebab jumlah markah dia berapa tadi, Irfan? 6, cikgu. Ada 6. Okey, jadi dekat sini boleh bagi 3 persamaan ataupun 3 perbezaan. Okey, yang ketiga, boleh mulakan ayat dengan kedua-duanya. Manakala perbezaan boleh buat dalam bentuk ayat ataupun jadual. Okey. Perbezaan mesti ada pasangan. Tinggi lawan dia rendah, betul. Besar lawannya kecil. Jadi pasangan mesti betul dan gunakan ayat yang lengkap dan jangan buat 2 perenggan yang berbeza untuk neuron. Mula-mula murid terangkan neuron W tadi contoh neuron A diterangkan perenggan pertama, neuron B diterangkan perenggan kedua. Jadi menyukarkan untuk kita mencari perbezaan. Jadi murid-murid sekalian, ini kita lihat contoh persamaan. Kedua-duanya nampak adalah sel saraf. Betul. Kedua-duanya menghantar impuls saraf. Kedua-duanya menghantar impuls saraf secara sehala dan kedua-duanya terdiri daripada yang ini lebih kepada struktur dia. Dendron, dendrit, akson dan juga badan sel. Okey. Jadi kita beralih pada perbezaan pula. Perbezaan macam mana pula? Buat jadual. Paling mudah buat jadual lah. Okey, neuron V, neuron W. Neuron V merupakan neuron deria. Neuron W merupakan neuron motor. Okey, dan berikutnya fungsi dia membawa impuls dari mana ke mana. Okey, membawa impuls dari neuron geganti ke efektor. Kemudian badan sel berada di mana? Di sisi. Dia duduk kat tepi tadi kan. So badan sel. Kemudian badan sel ini berada di hujung. Okey. Kemudian kalau perbezaan yang seterusnya, ni sama je, ni tambahan lah. Kedudukan badan sel di mana. Okey. Badan sel berada di ganglion akar dorsal. Badan sel berada di dalam jirim kelabu. Dia duduk dalam saraf tunjang. Okey. Yang ini akson dia pendek, lawan dia akson yang panjang. Yang ini dendron yang panjang, lawannya dendron yang pendek. Jadi persamaan macam ni kita boleh bagi satu markah sebab lengkap. Satu markah lah. Betul, cikgu. Jadi pembahagian markah tu, murid-murid tengok peruntukan markah yang diberikan. Kemudian kamu boleh buat persamaan dan perbezaan bergantung pada pengetahuan kamu apa yang ada. Okey, Irfan? Okey, cikgu. Okey, murid-murid sekalian, okey tak? Okey semua, Okey. Sebab saya suka bila cikgu menyentuh kepentingan untuk kita gunakan jadual, cikgu. Sebab kalau kita gunakan ayat yang panjang, mungkin menyukarkan pemeriksa satu. Ya, kita pun akan susah untuk kita faham apa yang kita cakap. Jadi kalau ada jadual, mudah kita tengok kanan kiri ni bagaimana. Ya, betul. Cikgu? Kadang kita ada tertinggal dan sebagainya kan. Jadi buat secara sistematik. Mudah, kita pun faham, pemeriksa pun faham, mudah untuk kita mendapat markah. Okey, bagus Irfan.
Ni mesti pelajar biologi dulu ni. Saya ya. Pelajar cemerlang biologi rupanya. Tak ada lama tinggal cikgu. Dah lama tinggal. Okey. Tak apa, ilmu sepanjang hayat kan. Betul, Okey. cikgu. Soalan nombor 2 pula Irfan. Okey, Raja menunjukkan hujung dua neuron. Okey, kita ada neuron dekat sini, neuron A, neuron B lah. Okey, 2 neuron. Terangkan fungsi K. Okey, kat sini highlight fungsi K dan struktur L. Okey, yang ini adalah struktur L. Okey. Kalau Irfan tahu L ni, kalau tengok celah sempit ni tadi. Ingat tak Irfan? Synapse cikgu. Synapse. Itu saya kata pelajar cemerlang biologi ni. Cikgu cakap saya ingatlah. Okey, jumlah markah ada berapa Irfan kat sini? Ada 4 markah cikgu. Jadi kita kena terangkan fungsi. Okey, murid mana yang boleh bantu saya hari ini? Murid mana yang boleh bantu saya? Cikgu. Okey, dipersilakan Nur Azrin. Okey, Abang Irfan. Kalau nak tahu struktur K ini merupakan mitokondria. Mitokondria ni lah yang menghasilkan tenaga. Dan tenaga tu dia akan dibekalkan untuk pemindahan impuls. Pemindahan impuls. Okey, kalau yang L ni pula Azrin? Manakala L ialah sinaps yang mengawal jenis impuls yang merentasinya. Okey. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, kalau kita nak jawab soalan ni, terangkan dulu satu persatu struktur tersebut. Jangan kelang kabut lah. Okey, yang pertama kita tengok contoh dekat sini. K adalah mitokondrion. Okey, yang menghasilkan tenaga. Jadi tenaga tadi guna untuk apa, Irfan? Untuk kita pindahkan impuls. Pemindahan impuls sebab dia melibatkan 2 neuron tadi kan. Okey. Yang kedua L ialah synapse. Jadi dekat sini synapse tadi mengawal jenis impuls yang akan merentasinya. Pada masa yang sama, synapse ini akan membenarkan impuls mengalir dalam satu arah. Maknanya kalau dia dah pindah, dia tak boleh patah balik. Jadi dekat sini berapa markah dah Irfan? Dah 4 dah cikgu? Dah 4 markah. Cukup untuk murid-murid mendapat markah penuh. Okey. Boleh dapat A+ dah tu. Boleh dapat A+. Kalau Irfan dah tengok soalan-soalan ni, saya rasa kalau Irfan sit for the exam, duduk peperiksaan, dah dapat A+. InsyaAllah cikgu. Tapi dah lepas dah. Ini baru satu topik Irfan. Kalau kita uji topik-topik lain ni, rasanya dia power ni, hebat dia ni. Okey. Aduh cikgu. Seterusnya. Silakan. Soalan yang ketiga. Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu tindakan refleks. Okey, tindakan refleks. Irfan ingat tak contoh tadi apa dia? Tindakan refleks cikgu? Contoh tadi kalau tercocok. Kalau kita cucuk jarum, kalau kita tungkap benda panas. Okey, maknanya tumpu perhatian ni. Terangkan penghantaran impuls saraf semasa tindakan refleks. Sekarang ni soalan kita apa? Kata tugas kita terangkan. Okey, kalau nak terangkan tindakan refleks, kita mesti tengok stimulus. Stimulus jangan lupa perhatikan. Kadang-kadang stimulus ini membantu calon-calon semua untuk menjawab soalan dengan baik. Okey, dekat sini dia ada bagi saraf tunjang. Sebenarnya nak tolong murid-murid sekalian. Okey, ada neuron deria, ada neuron motor, ada kuali panas. Okey, dekat sini kalau kita tengok siapa murid yang boleh bantu saya untuk soalan ini? Siapa nak jawab? Okey, Azrina Misaki. Silakan. Kalau tindakan refleks ini, Azrina, terpegang kuali panas ni melibatkan berapa neuron, Azrina? Dia melibatkan 3 neuron. 3 neuron. Apa nama neuron tu, Azrina? Yang pertama ialah neuron deria. Okey, very good. Kedua ialah neuron geganti. Okey. Dan yang ketiga ialah neuron motor. Okey, disebabkan dia tindakan refleks, Azrina, dia mesti melalui apa, Azrina? Tindakan refleks ni dia mesti melalui saraf tunjang. Okey, bagus, sangat bagus. Dia mesti melalui saraf tunjang. Okey, jadi markah dia ada 4. Kita cuba terangkan satu per satu. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, yang pertama, kita tengok haba dulu. Kita mulakan dengan rangsangan dulu, Irfan. Iaitu kuali panas. Kuali panas. Dah tentu-tentulah haba kan. Okey, dikesan oleh reseptor. Buat ayat pendek-pendek. Buat ayat pendek-pendek. Membantu pelajar. Jangan nak sambung semua dan lah apalah serta. Buat ayat pendek membantu kita untuk susun ayat tu satu persatu. Reseptor mencetuskan impuls saraf. Okey, kemudian impuls saraf tengok perkataan digunakan dialirkan di sepanjang apa? Neuron deria ke saraf tunjang. Cerita satu persatu. Satu neuron dulu. Okey, kemudian di saraf tunjang apa yang berlaku? Dia pindahkan ke neuron deria. Dari neuron deria itu dipindahkan neuron apa? Neuron geganti melalui sinaps. Jangan lupa sinaps sebab pemindahan antara dua neuron mesti melalui celah sinaps yang sempit itu. Okey, kemudian Irfan kita teruskan. Neuron geganti pula dia akan pindahkan impuls saraf ke neuron yang ketiga. Neuron motor. Okey. Kemudian
Neuron motor memindahkan impuls saraf ke efektor. Okey. Disebabkan pegang kuali panas. Jadi apa yang berlaku tadi, Irfan? Kalau otot kita mengecut, cikgu. Otot kita mengecut maknanya gerak balas akan berlaku. Takkan kita nak pegang lama-lama kan, Irfan? Jadi dekat sini otot akan mengecut dan tangan ditarik. Okey, daripada kuali panas atau menjauhi kuali panas ke terpulang pada murid-murid sekalian untuk menghasilkan rangsangan tersebut. Dan gerak balaslah daripada rangsangan ke gerak balas secara serta-merta, jangan lupa. Sebab dah kena objek panas mesti tarik terus. Takkan sempat nyanyi lagu lagi. Jadi benda tu tak logik lah, mesti ada serta-merta. Okey, faham Faham, cikgu. Setakat ni boleh Okey, soalan yang keempat. Okey, kita tengok dulu. Sempat ke soalan yang keempat ni? Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang keempat, cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran biologi, dan kita akan teruskan dengan soalan yang keempat bersama dengan Cikgu Muhammad Farid di sini. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan? Okey, kita akan mulakan dengan soalan yang keempat. Irfan, dah banyak dah kita pelajari tadi kan? Betul. Daripada sinaps, tindakan refleks, kita dah belajar tentang Alzheimer, penyakit-penyakit berkaitan dengan sistem saraf. So, jadi hari murid-murid sekarang kita beralih kepada soalan esei yang keempat, iaitu, okey, kita tengok. Okey, seorang pesakit diberikan dadah penenang. Dadah ni ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Kena ingat tu murid-murid. Jadi dari aspek ini dia adalah lebih kepada apa? Aspek kebaikan. Okey, berfungsi sebagai ubat untuk mengurangkan tekanan dalam kehidupan seharian. Okey, terangkan. So kata tugas kita adalah terangkan kesan dadah tersebut ke atas penghantaran impuls melalui sinaps. Jadi dia dah bagi dah contoh, kalau melalui sinaps maknanya dia melibatkan dua neuron. Kita ada neuron penghantar dan juga neuron penerima dekat sini. Jadi murid-murid sekalian, kalau dekat sini murid-murid dapat lihatlah, okey, dekat buku teks murid-murid pun ada. Kalau dekat sini murid-murid sekalian kita akan tengok ada neuron yang pertama. Dekat sini ada mitokondrion, ada vesicle, sinaps, kemudian ada apa? Neurotransmitter. Kalau dia pindah, dia akan mesti ada protein reseptor pada neuron penerima. Jadi murid-murid sekalian mesti tahu struktur-struktur berkaitan dengan sinaps ini. Baru murid-murid dapat kaitkan kesan dadah tadi terhadap penghantaran impuls di bahagian sinaps. Okey? Jadi murid-murid boleh tengok buku teks nanti. Okey, jadi siapa yang boleh bantu saya kalau kesan dadah ni nak cerita macam mana ni esei ni? Nak mulakan bagaimana? Mulakan bagaimana? Jadi yang boleh bantu siapa? Saya nak cuba, cikgu. Silakan, Ifa. Dipersilakan, Ifa. Dadah penenang ni merupakan depresan yang mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama dia adalah untuk melambatkan penghantaran impuls saraf. Dan satu adalah untuk menenangkan fikiran seseorang. Okey, lambat dan tenang. Okey, keyword dia dekat situ. Lagi? Mula-mula kita kalau kita nak jawab soalan ni, macam mana kita nak buat? Kita terangkan fungsi dadah penenang ni dahulu. Okey. Kemudian kita boleh menyatakan berapa contoh dadah penenang yang boleh diguna pakai. Okey. Seterusnya kita boleh terangkan tindakan dadah penenang ni kepada sinaps dan juga neurotransmitter. Nah, itu keyword dia. Mesti kaitkan dengan dan tindakan dia. Sekali, okay, bagus. Kita boleh terangkan kesan dadah penenang ni kepada pesakit tersebut. Okey, sangat bagus, Ifa. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kita akan lihat contoh jawapan. Okey, tips lah macam yang Ifa cakap tadi. Kita boleh bagikan kepada 4 aspek. Mungkin murid-murid boleh bagikan kepada 4 perenggan. Pertama, fungsi dadah penenang dulu. Kaitkan dengan fungsi. Kemudian, contoh dadah penenang kalau murid-murid ingat. Kemudian, tindakan dadah penenang terhadap penghantaran impuls di bahagian sinaps. Okey, dan akhir sekali kesan dadah penenang tersebut terhadap
pesakit. Jadi dekat sini ada 4 perenggan. Buatlah satu-satu. Walaupun perenggan kamu tu satu ayat saja, kamu selang satu baris, buatlah ayat yang kedua. Tak salah pun. Sebab dia adalah aspek yang berbeza. Jadi kita pun kalau tertinggal ayat, kita boleh tambah dekat bahagian yang kita dah selang tadi. Betul, cikgu. Betul Okey, jadi Irfan, fungsi dadah penenang, kita kaitkan dengan fungsi dia, iaitu yang pertama adalah melambatkan penghantaran impuls saraf. Okey. Dekat sini melambatkan penghantaran. Keyword dia adalah melambatkan. Dadah penenang tadi boleh menenangkan fikiran seseorang. Walaupun 2 ayat, kita boleh jadikan sebagai satu perenggan. Satu perenggan saja. Okey. Kemudian kita selang satu baris, kita jawablah yang kedua. Contoh, kalau murid ingat, bolehlah bagi contoh. Kalau tak ingat, boleh terus kepada tindakan dadah tersebut. Okey, contoh dadah penenang ialah apa? Heroin dan morfin. Mungkin boleh bagi barbiturat ke, tranquilizer ke dan sebagainya. Ada banyak contohlah. Biasa kita dengar heroin dan morfin. Okey, kemudian kita pergi pada perenggan kedua. Nampak macam satu ayat, selang satu baris, masuk perenggan ketiga, tak salah pun. Okey. Kemudian kita dapat tindakan dadah tersebut. Yang ini banyak sebab fokus kita pada tindakan terhadap penghantaran impuls di bahagian sinaps. Jadi murid-murid sekalian, pertama, kaitkan dengan penghantaran impuls tadi, merencat pembebasan neurotransmitter. Sebab dekat sinaps ada neurotransmitter pada neuron penghantar. Kemudian merencat penggabungan neurotransmitter pada protein reseptor. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, protein reseptor saya dah terangkan tadi, dia mesti ada dekat sini. Nampak? Neuron penerima ada protein reseptor. Ada dalam buku teks murid-murid. Okey, kemudian kita tengok dekat sini, kurang neurotransmitter yang mencetus pada neuron penerima. Neuron penerima yang terima tadi, kurang neurotransmitter akan tercetus. Maka neuron penerima tidak akan menjalani impuls dan pemindahan impuls akan menjadi lambat. Lambat, cikgu. Betul. Okey, kemudian pergilah pada yang terakhir. Okey, kesan terhadap pesakit tersebut. Apa kesan dia? Pesakit tersebut tidak akan rasa tertekanlah sebab sebelum ni dia tertekan. Betul, jadi dadah tu menyebabkan dia tidak berasa tertekan dan dia akan berasa tenang. Sekarang pun kita pun tenang. Sebab dah soalan AC tu kita berjaya jawab dengan baik. Bila kita murid-murid berjaya jawab dengan baik, dia akan melangkah keluar daripada Dewan Pemeriksaan itu dalam keadaan ceria dan tenang. Okey, baik. Tetapi saya ingatkan kepada anda semua bahawa dadah ini bukan untuk kegunaan saja-saja. Kita perlu dapatkan terlebih dahulu hikmat daripada doktor sebelum kita dapat menggunakan dadah secara berkeperluan lah, cikgu ya. Betul. Jangan sesuka hati membeli di mana-mana sahaja kerana dadah itu berbahaya, cikgu. Dadah berbahaya, betul. Baik. Okay. Jadi Irfan boleh tahu teknik-teknik untuk menjawab soalan biologi ni macam mana. Mudah saja kan Irfan? Dari tadi kita dah belajar bercara untuk menjawab soalan objektif. Dah selesai. Struktur dah selesai. Esei pun dah selesai, cikgu. Esei pun dah selesai dah. Alhamdulillah. Saya yakin rakan-rakan saya di rumah telah pun berjaya bersama-sama kami hari ini. Kawan-kawan saya yang berenam tersenyum. Dia cakap, okey, boleh dapat A+ ni SPM nanti. InsyaAllah kita doakan. Mungkin saya nak tanya seorang anak murid cikgu bagaimana perasaan di sepanjang pembelajaran kita hari ini. Jadi saya nak persilakan Azrina Misaki. Okey, bagaimana perasaan anda selepas kita pelajari hari ini? Silakan. Silakan Azrina. Selepas pembelajaran hari ini, saya lebih memahami tentang fungsi neuron dan kesan dadah kepada pesakit. Baik, cikgu. Nampak dari awal sehingga ke hujung rancangan, okey, rakan saya Azrina berjaya mendapatkan apa input yang telah cikgu utarakan kepada kami semua. Murid-murid perlu sistematik, kemudian yang penting mesti ada pengetahuan untuk menjawab soalan struktur dan juga soalan AC ini sebab banyak perkataan-perkataan penting yang perlu murid masukkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat bab koordinasi ini memang berada berhampiran kita dekat. Kulit kita, reseptor kita, rangsangan kita. Kita berjalan, kita melompat, kita bercakap, even saya bercakap dengan Irfan sekarang ini melibatkan tindakan terkawal, betul tak? Jadi berada dekat dengan kita. Jadi subjek ini sangat mudah. Topik ini sangat mudah. Sangat mudah. Okey. Topik ini sangat mudah. Betul. Pelajaran ini sangat mudah seperti apa yang dikatakan oleh Cikgu Farid. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita hari ini. Persilakan Cikgu. Okey. Baiklah murid-murid sekalian, untuk pelajaran topik kita hari ini bab 12 koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Apa yang saya ingin ingatkan murid-murid ialah
kuasai dulu topik ini. Apa intipati penting dalam topik ini? Tadi ada 7 intipati penting yang telah saya berikan pada awal slot tadi. Jadi apa yang perlu ialah murid-murid mesti menguasai turutan-turutan, fungsi-fungsi bagi neuron, okey, kemudian kita tengok tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, kita boleh lihat juga hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Sebagai contoh, kelenjar pituitary. Pituitary kerana dia adalah kelenjar paling penting dalam badan kita yang mengawal rembesan hormon-hormon lain dalam badan. Semuanya berada dekat dengan kita. Kalau kita faham, insya-Allah kita boleh jawab dengan baik. Bukannya kita menghafal, menghafal boleh lupa, tapi kalau kita faham, kita akan lebih ingat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting sekali dalam biologi. Kita kena faham konsep, bukan menghafal. Bukan menghafal. Cikgu, terima kasih banyak kerana datang jauh dari Melaka ke sini untuk bersama kami, mengajar kami mata pelajaran biologi. Terima kasih kepada mereka yang berada di Google Meet. Keenam pelajar ataupun murid dari SMK iCro Melaka kerana bersama kami, dan terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke hujung rancangan. Dan kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi dan lepas rindu saya dengan mata pelajar biologi ni. Terima kasih, cikgu. Dan kalau kita ada dapat peluang lagi, kita akan bekerjasama lagi, insya-Allah. Itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih, Irfan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Norsha Zaidwani binti Nur Azizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan iCro Melaka. Dalam masa-masa mencabar pandemik COVID-19 ini, saya faham akan cabaran dan halangan yang rakan-rakan seperjuangan SPM saya pada tahun ini lalui. Namun, saya yakin dan percaya bahawa kita semua mampu untuk mengatasinya. Dengan berkat semangat dan usaha yang gigih, kita semua pasti mencapai segala kejayaan. Jangan cepat berputus asa, sentiasalah kita berusaha. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat seperjuangan SPM 2021. Nama saya Ifa Afiqah binti Muhammad Tarmizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan iCro Melaka. Dalam musim pandemik COVID-19 ini, cabaran kita amatlah besar. Tetapi, saya yakin bahawa semua pihak, termasuklah diri kita sendiri, dapat mengatasi segala ujian dan cabaran untuk menghadapi SPM 2021. Kekalkan momentum dan semangat. Jangan berhenti apabila kita penat, tetapi berhenti apabila kita sudah siap. Kita mampu mengharunginya bersama-sama.